Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Yang hormati pengurusi masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, barisan imam-imam, Bilal, siap-siap, seterusnya sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dan pertamanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama lagi pada kali ini di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tujuan kita tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita mengingati di antara sesama kita. Terutamanya kita sekarang ni berada di masa yang sangat mencemaskan. Apa dia cemas tu? Ialah kerana musim tengkujuh. Maknanya semalam saya tengok di kawasan Kuala Sentul air dah mula naik di sungai sana. Pak Imam Masjid Maran terpaksa balik awal, takut air naik. Dan juga di tempat-tempat lain, kerana kita tengok hujan sekarang ni tak berhenti-henti. Itu maknanya benda yang besar, kerana bila datang banjir akan membinasakan segala yang ada di sekeliling kita, termasuklah nyawa kita. Begitu juga yang kedua ialah berkaitan dengan pilihan raya yang sekarang ini begitu hangat dibahaskan. Ada nama yang naik, ada nama yang tak naik. Itu maknanya setiap 5 tahun sekali demokrasi ini, negara yang berdemokrasi, mereka akan memilih calon-calon. Ini juga perkara yang besar, kerana kita sering mendapat nasihat dan ingatan dalam kehidupan kita ni. Ada dua benda yang bahaya. Yang pertama hasad dengki, yang kedua tamak haloba. Bukan kita cakap saja. Ini iblis yang tolong beritahu nak rosakkan manusia ni ada dua. Yang pertama hasad dengki, yang kedua tamak haloba. Sebab itu kita tengok dalam kehidupan kita, benda-benda begini sentiasa berada di sekitar kita. Akhirnya berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Bahkan bila berlaku hal demikian, boleh menggugatkan kehidupan kita. Apatah lagi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya sebut dua perkara tadi, tuan-tuan, bila saya tengok kepada Al-Quranul Karim, sebenarnya semuanya berkisah tentang masa. Daripada dulu sampai sekarang, daripada Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua tu tuan-tuan bergerak melalui masa. Tak sedar je kita. Ada saat, ada minit, ada hari, minggu, bulan, tahun. Sampai masa saja kita akan menghadapi berbagai-bagai perkara yang kita tempuhi sehinggalah datangnya masa mati kita. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebenarnya untuk mengingatkan kita. Malam ini saya nak berbicarakan tentang surah Al-Asri. Surah yang pendek, ada 3 ayat saja, tuan-tuan. Surah ini surah Makkiyah. Maknanya diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Surah ini dinamakan surah Al-As kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan masa pada permulaan surah ini. Wal asri, Allah Ta'ala bersumpah. Waw tu waw qasam. Waw sumpah maknanya. Maknanya Allah Ta'ala bersumpah dengan masa seperti mana firman-Nya, wal asri, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.
bukan berada dalam kerugian saja, sungguh-sungguh dah. Innal insan, ada huruf takkid dipanggil, huruf yang menegaskan bahawasanya sungguh-sungguh. Demi masa sesungguhnya manusia itu, kata Allah, benar-benar dalam kerugian. Maksudnya masa di sini berarti masa al-asr di sini berarti masa, kerana ia merangkumi berbagai-bagai variasi, berbagai-bagai bentuk suasana atau keadaan seperti suka duka, sihat sakit, kaya senang, miskin atau susah, bahkan mulia ataupun hina pun, semua itu berlega dalam hal masa. Masalah boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti tahun, bulan, hari, jam, minit dan saat. Sebab itu kita tengok waktu kita ni begitu terperinci. Saat pun masih ataupun tetap dikira. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Asr ni bukan turun saja. Dia ada kaitan dengan surah sebelumnya. Apa dia surah sebelumnya? Surah Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa maksudnya alhaakumut takasur tu? Allah Taala menyatakan bahawasanya bermegah-megah, yakni menunjukkan kelebihan yang sering melalaikan kamu. Maknanya dia mengumpulkan harta, kemudian mereka ni bermegah-megah. Macam kita tengok hari ni, harta benda melimpah ruah. Ada yang kaya sampai tak terkira kayanya, melimpah ruah, sampai tak tahu nak guna apa. Disenaraikan nama-nama yang kaya-kaya. Rupanya Allah Ta'ala ada sebut dalam surah sebelum Al-Asr ni, iaitu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, yakni menunjukkan kelebihan yang sering melalaikan kamu. Maknanya orang yang kaya, yang harta banyak, pangkat tinggi, kalau mereka lupa kepada Allah, Allah Ta'ala dah pesan, alhaakumut takasur, bermegah-megah, yakni menunjukkan kelebihan, selalunya kata Allah melalaikan kita. Hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu masuk dalam kubur ataupun diusung ke kubur. Sebab itu hari ni kita tengok dalam pilihan raya, calon-calon pilihan raya, banyak dah yang lama-lama diabaikan, ditinggalkan. Kenapa? Kerana dah lama sangat dah. Sampai 2-3 penggal dah. Ada lah. Cukup lah bagi pula yang orang kata apa, yang baru-baru pula dah. Kerana mungkin yang baru-baru ni mempunyai idea yang baru, menolong untuk membangunkan negara, agama, masyarakat dah, supaya kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah At-Takasur telah dijelaskan bahawa perbuatan yang asyik mengejar dunia dan hidup mati kerananya semata-mata adalah sangat tercela. Mereka dah mula melupai apa dia sasaran ataupun matlamat akhir kita. Apa dia? Wawasan akhirat. Itu tempat yang sebenar. Tapi oleh kerana mereka telah diberikan kemewahan yang melimpah ruah, akhirnya mereka lupa kepada matlamat kehidupan. Di dalam dunia ini, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana masa kita bergerak. Di dalam surah ini juga Allah menerangkan bahawa apa yang sepatutnya menjadi matlamat yang kita perlu titik beratkan oleh manusia ialah beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Disebut wal asri, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali rupanya yang mendapat titik ataupun matlamat yang perlu dititik beratkan ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua benda ni benda yang sangat penting, beriman dan beramal soleh. Dia ada berkait. Kalau kita hanya beriman saja tak beramal soleh,
tak cukup, tak lengkap. Mesti kena beriman, diikuti dengan amal soleh. Rupanya beriman dan beramal soleh pun belum cukup lagi. Ditambah lagi dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mesti berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Perkara ini akan membawa kebaikan kepada diri kita sendiri. Manakala budaya nasihat menasihati antara satu sama lain agar melakukan kebaikan dan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara terlarang atau maksiat, faedahnya akan dinikmati oleh masyarakat. Walhal Allah Ta'ala telah menyatakan tentang kelebihan tentang ayat yang sebelum tu, bermegah-megah menunjukkan kelebihan yang melalaikan kamu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok dalam dada-dada akhbar, sedih kita. Ditangkap berkhalwat dengan bangsa-bangsa asing. Mereka ada anak, ada isteri. Bila ditangkap, dia didakwa, dia kata dia keluar kerana nak menghidupkan lesen. Itu lesen jenis kereta apa lesen gitu tak? Nak hidup lesen ke pejabat JPJ, dia pergi berkhalwat, itu lesen lain tu. Ini maknanya akhirnya mereka ni ditangkap dan didakwa. Alangkah malunya bila perangai yang demikian, ada anak, ada suami, tapi mereka masih lagi ditangkap berkhalwat. Ini menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang melalaikan kita. Kenapa kita sanggup bertindak demikian? Kita dah ada suami. Kalau suami kita tak sanggup beri nafkah dengan baik, ada cara dia. Dengan pergi berubat ataupun makan ubat-ubatan supaya jadi gagah. Jangan kita tinggalkan begitu saja. Ini maknanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan tentang keadaan manusia ni dan mengancam berkali-kali dengan firman-Nya, jangan begitu. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Jangan kamu begitu kerana kamu akan mengetahui. Maknanya Allah Ta'ala jangan beritahu jangan tak percayalah pada hari kiamat ni, nanti kamu akan mengetahuinya. Cuma tak tahu sekarang ni, tak jumpa lagi tu. Sebab benda tu benda yang jauh lagi. Alam akhirat, alam barzah, kita masih lagi atas dunia. Walaupun di dunia ni kita ada limit kehidupan kita, tapi kita tak tahu masa bila. Tengok baru-baru ni sahabat kita RTM bahagian luar ni, bahagian rakaman. Tadi kawan hantar WhatsApp, meninggal. Tanya dia sakit apa? Dia kata tak tahu, mengejut dia. Itu maknanya umur kita ni tak tahu dah masa bila. Apa tak lagi di India sana, jambatan yang 500 tahun yang digunakan oleh orang ramai, jambatan gantung. Hari semalam putus jambatan tu. Beratus-ratus orang mati. Patutnya bahagian maintenance tengoklah dalam 500 tahun dah. Takkan dia biarkan lagi. Kita berapa ratus tahun, berapa puluh tahun pun jalan raya gitu ni pun dah macam-macam. Ini ratusan tahun. Itu maknanya yang dikatakan malang tak berbau, bila datang saja musibah maka beratus-ratus nyawa terkorban. Sidang jemaah rahmati Allah, kandungan surah Al-Asr ni surah Makkiyah yang ringkas ini menjelaskan prinsip-prinsip utama agama kita. Bukan sebut surah ni turun sembarangan, dia ada prinsip dia yang paling utama dalam surah ni, yang melakarkan suatu perlembagaan hidup bagi masyarakat manusia semuanya. Rupanya dengan sebut masa saja, seluruh manusia ni, sama ada orang beriman ke tak beriman, merangkumi segala-galanya. Prinsip utama kita. Allah bersumpah dengan Al-Asr yang bererti masa ataupun detik zaman yang mengandungi segala jenis keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia menunjukkan hikmah atau kebijaksanaan Allah yang agung daripada zaman Nabi Adam lagi, bahkan belum ada Adam lagi. Kejadian-kejadian yang Tuhan ciptakan, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kita ni istimewa sangat tuan-tuan.
Sebab itu dia dipanggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Presiden Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Namanya belum lagi diciptakan langit dan bumi, namanya dah ada dah. Allah Ta'ala suruh tulis nama Muhammad ni sebaris dengan nama Allah. Belum ada langit dan bumi, apatah lagi manusia. Kenapa tuan-tuan? Menandakan bahawasanya hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkahwinan Adam dan Hawa. Adam tanya apa dia mahar dia, mas kahwin dia. Adakah emas, perak, permata ke sebagainya? Kata Allah tidak. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Ini menandakan kehebatan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang menjadi umatnya sepatutnya berbangga. Bukan berbangga saja, hayati ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi ummah yang terbaik ataupun menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bersumpah bahawa manusia memang rugi kecuali orang yang memiliki 4 ciri seperti beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati, dan juga saling tegur menegur, bersifat dengan sabar serta cekal melayari kehidupan. Sebab itu saya kadang-kadang pelik, ada masjid-masjid tak ada orang ngajar. Tak ada orang ngajar. Kadang-kadang bukan sehari, 3-4 hari betul-betul tak ada orang ngajar. Dia tak kisah pun. Padahal betapa ruginya masa kita ni. Maghrib dan Isyak ni saya sering ulang-ulang. Waktu yang dipanggil perdana. Waktu yang sangat indah dan cantik. Waktu nak tunggu sembahyang Isyak. Kalau sembahyang subuh, kalau hari kerja, kita nak kerja. Nak hantar anak sekolah. Kecuali hari cuti. Kalau lepas zuhur, kita mungkin nak main golf dan sebagainya. Kita nak pergi menebas, nak pergi kebun. Lepas main zuhur, kita mungkin nak makan. Tetapi lepas maghrib sampai ke Isyak, masa yang sangat perdana. Sebab itu Allah SWT bersumpah bahawa manusia memang rugi kecuali orang yang memiliki 4 ciri seperti dalam ayat ini: beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sidang jemaah rahmati Allah. Apa dia kelebihan surah Al-As ni? Para perawi menyebutkan bahawa Amr bin Al-As menemui Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab tu nama pun tahu. Musailamatul Kadzab, Musailamah penipu. Dah. Amr bin Al-As ni sahabat Nabi, masa tu dia belum Islam lagi. Peristiwa ini berlaku selepas Nabi diutus menjadi Rasul. Dan sebelum Amr memeluk Islam, Musailamah bertanya kepada Amr, apa yang diturunkan kepada sahabatmu tu? Nabi Muhammad, apa yang diturunkan oleh Allah setakat masa ni? Jawab Amr, sesungguhnya telah turun kepadanya suatu surah yang ringkas, yang penuh bermakna. Tanya Musailamah lagi, apa dia? Amr berjawab, firman Allah bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan agar bersabar menghadapi halangan. Kemudian Musailamah berfikir sekejap, kemudian dia pun berkata, sesungguhnya telah diwahyukan kepada aku surah seperti ini juga. Amr berkata, apakah dia? Lalu Musailamah berkata, ya wabir, ya wabir, wa innama anta aznani wa sadrin wa sa'iruka hafrin nakrin. Dia reka je tuan-tuan. Apa maknanya? Wahai bintang ubar, wahai ubar, maulidmu hanya tentang telinga dan dada, tak apa-apa. Itu Musailamatul Kadzab di zaman Nabi dahulu mengaku jadi Nabi, tetapi apa-apa direka je. Ini pendustaan. Apa pendapat kau wahai Amr? Bila baca mentera dia tadi, kata Amr, demi Allah engkau maklum bahawa aku tahu engkau ni berdusta. Sahabat dia kata engkau ni memang kaki penipu lah. Kemudian Imam Tabrani pula menyebutkan dalam riwayat daripada Abu Ubaidullah, daripada Ubaidullah bin Hafs, katanya
Apabila terdapat dua orang sahabat Nabi bertemu, mereka tidak akan berpisah. Bila bertemu saja mereka tak akan berpisah, melainkan salah seorangnya akan baca surah Al-As. Sampai sekarang kita bila ada majlis nak tamat saja mesti ada dah. Kita akhiri surah ni dengan kifarah, dengan menyebut penutup majlis, dan juga ada sebut surah Wal Asri. Ini tuan-tuan, menunjukkan benda ni bukan sekarang saja dibuat, tetapi sejak pada zaman Nabi SAW. Kemudian selepas mereka baca surah Wal Asri itu, barulah mereka memberi salam satu sama lain dan berpisah. Ini riwayat dikeluarkan oleh Baihaqi daripada Abu Huzaifah. Begitu juga imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau orang ramai merenung dan mengambil pakai surah Al-Asr ni, sudah memandai bagi mereka. Rupanya tak payah kita tengok surah yang banyak-banyak lah maksudnya. Memadai kita mentadabbur surah Wal Asri 3 ayat je, sudah cukup lah, kata Imam Syafi'i. Yalah, dah. Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Rupanya ada yang membuat munakasyah, perbahasan. Yang dikatakan rugi ni macam mana? Adakah semua orang rugi? Adakah orang yang soleh pun rugi? Orang kafir malah rugi. Orang yang bertakwa ke rugi? Ini ulama membahaskan. Rupa-rupanya tuan-tuan yang dikatakan rugi, semua orang rugi itu maksudnya apa? Orang yang semayang, dia dah semayang dah, tapi dia rugi kerana tak semayang jemaah. Orang yang semayang jemaah, dia rugi tak sebab tak semayang sunat pula. Itu maksudnya rugi dah. Rugi apa dia? Kalau dia tidak membuat amal-amal yang lain, duit banyak tapi dia tak sedekah, dia rugi. Maksudnya segala kita ni jadi rugi apabila kita tidak menunaikan benda-benda yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun kita tunai tetapi masih lagi rugi. Seperti mana yang diceritakan kepada Nabi, ada seorang nak meninggal dunia, dia sebut alangkah sedikitnya, alangkah barunya. Orang suruh mengucap, dia sebut perkataan gitu. Nasib baik masa tu Nabi masih hidup. Dia tanya kepada Nabi, kenapa orang ni sebut alangkah sikit, alangkah baru? Rupa-rupanya bila dia nak meninggal dunia, Allah buka hijab dia. Dia nampak selama ni dia bagi sedekah sikit rupanya. Bila dia nampak dah balasan tu, dia kata alangkah sikitnya bagi dah. Kalau dia tahu dia akan bagi banyak, tapi tak nampak. Dekat dia nak meninggal pun nampak. Begitu juga dia sedekahkan pakaian dia, dia bagi yang dia pakai dah kan. Memang kita bagi yang kita dah pakai, yang kita nak pakai, kita bagilah. Rupanya bila dah sampai nak mati, dia nampak. Ruginya patutnya bagi yang baru. Sebab apa? Masa tu pahala dah dibuka, nampak hijabnya. Itu maknanya tuan-tuan, sidang jemaah rahmati Allah. Tapi kita nak buat kita bukan senang. Terpaksa menghadapi pertembungan jiwa kita. Hawa nafsu kita, iblis pula datang kacau kita. Sebab itu bila orang dia tak derma, kadang-kadang kita komplain, awak ni daripada mana? Tengok surat kebenaran daripada pihak berkuasa, tengok surat tahun 80 lah, tahun 2000 lah. Ni sekarang 2022 dia buat surat lah. Rupanya yang tak derma tu penipu juga. Tapi walaupun demikian, kita kadang-kadang tak perlulah siasat bil sangatlah. Kalau kita ada sekadar yang kita ada, kita beri ya. Terutamanya datang ke rumah kita lah. Kadang-kadang datang pula orang yang sama, cuma dia orang lain je. Ini maknanya kalau kita tengok kepada surah Al-Asr ni, kata Imam Syafi'i, dah cukup dah. Dah. Sidang jemaah rahmati Allah, misi hidup mukmin, apa dia matlamat hidup mukmin atau keadaan orang mukmin dan orang kafir? Di mana kita punya perjalanan hidup ni? Sebab itu bila tengok kepada surah Al-Asr ni, Allah Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita dah. Wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berpesan-pesan agar menurut kebenaran dan berpesan agar bersabar menghadapi halangan. Jadi bila tengok sebenarnya ayat ni, apa dia tafsir dan ulasan dia? Allah Ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, ialah Allah bersumpah dengan waktu asar, dengan masa. Yang juga ada pendapat mengatakan dia adalah waktu asar. Kerana masa siang kita silih berganti. Suasana gelap dan cerah bertukar ganti. Peristiwa, keadaan dan kepentingan yang lain di dunia sentiasa berubah. Maknanya bila sebut masa saja, dia ada bertukar. Siang, malam, pagi, petang, bulan, tahun. Jadi banyak benda-benda yang kita kejar dan juga yang kita dapati. Keadaan dan kepentingan bertukar ganti. Kepentingan lain di dunia sentiasa berubah. Ini menandakan adanya pencipta yang Maha Esa. Ada musim buah, musim hujan, musim panas. Menandakan ada yang Maha Pencipta yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Apatah lagi kita dengar orang viral di Indonesia, matahari dah bergerak ke timur lah. Tak tahulah tuan-tuan, viral tu betul tak betul. Kita dah musim hujan, tak nampak matahari. Bila keluar matahari, tengok belah timur. Ada kata mungkin matahari tu nak pergi ke barat dah. Kalau matahari terbit daripada barat, ini tanda kiamat kan tuan. Tetapi itu tak tahulah. Kadang-kadang mungkin dia silap tengok kot. Tak. Maknanya lama dah matahari tak keluar, dia ingatkan matahari keluar dah sampai ke barat dah. Itu masalah lain dah. Itu maknanya pergerakan alam ini. Allah bersumpah dengan masa dan menegaskan bahawa orang-orang yang hanya memberi penumpuan kepada kerja-kerja dunia dan menyimpang daripada kebenaran dalam urusan perniagaan serta kehidupan mereka, semua itu berada dalam kerugian. Orang dalam perniagaan, dalam jawatan, kalau mereka gunakan untuk ke arah duniawi, kata Allah, itulah mereka itu mendapat kerugian. Tapi kalau mereka kaitkan dunia ke akhirat, dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat. Sebab itu kita hari ini bukan bekerja matlamat untuk hidup atas dunia semata-mata, tetapi kita ada alam yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah habuan kamu di alam akhirat. Kejar, rebut. Sebab kalau tak rebut, kita mungkin tak dapat. Waktu ni bergerak cepat. Bila tak kejar, tak rebut, terlepas. Kita bangun pagi pukul 5, kita baring sekejap. Ingat tunggu 10 minit lagi. Sudah dah pukul 6 lah. Terlepas. Tak dan kita ke masjid. Tapi dan lagi kita sembahyang jemaah pula di rumah. Itu maknanya benda yang dikatakan alam akhirat kena kejar. Kalau kita tak kejar, dia terlepas. Tetapi walaupun kita kejar akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kita lupa pula kepada habuan kita di dunia. Contoh macam pilihan raya, jangan kita kata aku tak payah caralah dah. Sebab kita risau, sebab hari ni banyak dikira melalui undi. Mana-mana yang banyak undinya, maka dia akan menang. Yang kita takut undi itu banyak kepada orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam, dia menjadi ketua kita, mereka tidak ada benda yang menakutkan mereka. Undang-undang yang ada, mereka boleh pertikaikan. Tetapi kalau dia orang Islam, kalau dia tak ikut perintah Allah, dia akan diancam di akhirat. Walaupun kita tengok ada orang Islam, tapi dia tak ikut ajaran Islam, menyeleweng, korupsi, kita gunakan kuasa, stop dia, jangan bagi dia.
apatah lagi pada hari kiamat. Sebab benda ni benda berkaitan dengan duniawi dan ukhrawi. Kalau kita hanya menggunakan dunia, nescaya kita rugilah. Sebab kita nak dapat habuan akhirat mesti melalui landasan yang ada di dunia. Jadi Allah telah bersumpah dengan masa, maka ini membuktikan kemuliaan dan kepentingan masa kepada kita. Lalu Nabi bersabda menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, la tasubud dahru fa inna Allaha huwad dahru. Janganlah kamu mencela masa, kerana Allah itu sinonim dirinya dengan masa. Maknanya Allah sentiasa mengikuti masa. Apa saja pergerakan kita, sebenarnya masa ni Tuhan yang tentukan. Mana ada masa berhenti, bergerak sentiasa. Jadi bila kita terlepas saja, nak ulang balik tak lepas dah. Hari semalam kita terlepas, kita tak boleh buat apa dah. Kita kena beristighfar lah supaya hari ni kita jadi lebih baik. Itu maksudnya tentang pergerakan masa. Imam Ar-Razi ada menjelaskan bahawa ayat ini sebagai peringatan kepada manusia bahawa mereka berada dalam kerugian dan kekecewaan. Kalau di dunia, okey lagi tuan-tuan, kita kecewa pun boleh baiki lagi. Tapi kalau sampai ke alam sana, macam mana kita nak bertindak? Ada ulama yang berpendapat maksud al-as itu ialah sembahyang asar atau waktu solat asar dengan tujuan memuliakan masa itu atau disebabkan kemuliaan dan kelebihan yang terdapat dalam masa itu. Rupanya waktu asar ni nak membayangkan usia kita. Kalau orang kata usia dah asar dah, maknanya tak lama lagi nak masuk maghrib nak meninggal. Daripada subuh, zuhur, asar habis dah nak masuk maghrib, menunjukkan usia kita gitu juga. Nampak gaya dah senja dah. Bila senja tu maknanya kita pun nak berakhir dah. Oleh kerana itulah kebanyakan ulama mentafsirkan sembahyang asar ni sebagai sembahyang al-wusta, sembahyang pertengahan, sembahyang yang di tengah-tengah. Ia juga menggambarkan tentang sisa-sisa umur dunia adalah singkat, ibarat tempoh masa di antara waktu asar dengan maghrib. Umur dunia ni macam gitu dah. Kita ni dah asar dah. Asar dah maknanya dah tinggal hujung-hujung dah. Apatah lagi tanda-tanda kiamat semua dah ada diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi dah terangkan semua tanda-tanda kiamat ni, semua dah ada. Masa rasa macam singkat je. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu rasa macam sehari, sehari macam sejam je, sejak macam satu petikan api je. Cepat sangat. Berbeza masa kecil-kecil tu nak habis hari. Lamanya tak. Rata kita pergi, tak gelak-gelak lagi. Tapi sekarang ni kita pergi bandar je, pusing-pusing dah waktu asar, waktu zuhur. Itu maknanya walaupun masa tentak 24 jam, tapi kita terasa masa tu makin singkat. Terutamanya umur kita lah. Kita pun tak terasa umur kita dah tua. Dengar-dengar orang panggil kita pocik. Maknanya kita dah tua lah. Kita sendiri tak nampak kita tua ni. Orang panggil kita, pocik nak mana? Akhirnya kita marah. Kenapa panggil pocik? Panggil abang lah. Kita suruh panggil abang. Sebab apa? Yang moderator perempuan suruh panggil abang. Rupanya bila panggil abang, minum pun sedap rupanya. Ini kaitan dengan kehidupan kita. Perkataan al-insan dalam ayat ini, jenis manusia dan huruf lam pastinya lam al-jins. Ada yang berpendapat huruf lam yang terdapat dalam ayat ini pada perkataan al-insan merujuk kepada golongan tertentu. Innal insan wal asri innal insana lafi khus. Kalimah insan ni kata para ulama ni, dia kata adalah golongan tertentu. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas yang menyandarkan al-insan kepada suatu kumpulan daripada masyarakat musyrikin seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il,
Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Abdul Muttalib. Sementara Abu Hayyan berkata perkataan Al-As dan Al-Insan merupakan kata nama yang menunjukkan kepada jenis yang berbentuk umum. Karena itulah ia menerima pengecualian. Dan itu maknanya pendapat-pendapat ulama lah. Maksudnya Allah fokuskan kepada orang-orang tadi. Tapi ada pendapat yang kata umum saja. Semua manusia dalam kerugian itu umum. Seperti mana saya sebut tadi, ada yang membahaskan rugi itu macam mana. Padahal dia ni dah sembahyang lah. Rugi itu kerana dia dah sembahyang tapi dia tak sembahyang jemaah. Rugi. Sembahyang jemaah dah sunat dah tapi dia tak tunai pula sembahyang sunat. Ba'diyah, qabliyah, rugi. Sedekah dah tapi dia tak sedekah pula kepada kaum kerabat ataupun dia punya saudara mara. Itu sedekah tapi tak sedekah yang meluas lah. Itu maksudnya. Puasa, bulan Ramadan puasa dah. Tapi ada puasa sunat 6 Syawal pula. Puasa 6 Syawal mungkin tak cukup lagi. Ada puasa Senin Khamis pula. Itu dikata dalam keadaan rugi. Sebab apa? Sebab atas dunia ni kita tak nampak dia punya nilaian dia. Kita hanya mengimani saja. Sehingga Allah Ta'ala sebut, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Kalaulah manusia ni nampak balasan tu segera, segala yang kita buat, nescaya ramai yang ikut. Tetapi kata Allah, balasannya ba'udat, jauh. Bukan setakat jauh, terpaksa menghadapi kesusahan. Nak datang masjid, nak bersiap-siap, pagi-pagi kena bangun. Itu terpaksa dipanggil kesusahan. Tapi bila kita dah menjadi rutin biasa dalam hidup kita, kita tak ada masalah. Dah. Kemudian Allah mengecualikan beberapa kategori manusia daripada mendapat kerugian. Siapa dia? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sering saling berpesan menurut kebenaran dan berpesan agar sabar menghadapi halangan. Sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian, yakni kehilangan, hakisan dan kebinasaan, melainkan orang yang menghimpunkan dalam dirinya dua ciri, iaitu beriman dengan Allah dan melakukan amal soleh. Maknanya pusing hidup dia mesti ada dua benda asas, beriman, amal soleh. Selepas beriman dan amal soleh, barulah dia boleh buat kerja-kerja lain. InsyaAllah kerja dia nanti berada di landasan yang benar. Tapi kalau dia tak beriman, tak beramal soleh, dia beramal mak soleh, habis lah. Amal dia macam amal mak saleh. Berat lalu lah. Dah. Kalau mak saleh pula. Dah. Sampai ke Tioman, sana banyak jualan-jualan bebas. Mak saleh pula terkejut tengok. Dia kata, apa pada aku lagi? Sebab apa? Harga sana tidak ada cukai. Jadi bila tak cukai, mereka anggap benda itu senang didapati. Walhal Allah Ta'ala telah melarang mereka untuk meminum minuman yang dilarang. Tapi mereka guna juga, akhirnya orang putih orang terkejut. Apatah lagi yang saya sebut-sebut baru-baru ni, sekarang ni negara-negara barat dah mula mendekati Islam. Gereja-gereja di Rusia convert jadi masjid. Padri-padri yang berjanggut-janggut jadi imam ataupun jadi orang masjid. Kalau jadi imam mungkin tak boleh ikut dah. Jadi orang masjid. Dah masjid-masjid dah ramai. Masjid kita masih biasa je, 2 saf, 3 saf je. Dia tak makin lama makin ramai. Kalah kita. Rupanya hari ini mereka sedang menuju ke negara Islam. Apabila mereka memahami kitab-kitab suci yang ada diturunkan oleh Allah, Taurat, Injil, Zabur, apatah lagi Al-Quran. Rupanya semua kitab-kitab dahulu memang cerita akan lahir seorang Nabi namanya Ahmad ataupun Muhammad. Sesiapa yang tidak mengikut ajaran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, kata Allah kepada Musa, mereka akan dimasukkan ke neraka. Katanya masa itu dah ada dah dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka ubah-ubahkan kitab tu. Akhirnya mereka dapat kesan kitab tu ditukar,
Dan hari ni kita dengar orang-orang barat ramai masuk Islam, tuan-tuan. Sebab mereka dah letih lah dengan gejala hidup yang wabal lara, hidup yang tidak menentu, tidak ada asas yang benar. Bila mereka kaji agama ni, akhirnya mereka tengok agama Islam lah agama yang relevan. Tapi yang kita sedih, orang Islam pula dia tak tahu nak hala ke mana. Agama dah lengkap dah komplit dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Tapi kita rujuk kepada yang lain. Akhirnya kita terlupa jarum-jarum Yahudi dan Nasrani sedang menular di negara-negara umat Islam. Banyak hari ini negara-negara umat Islam dia leka tentang dunia ni, terutamanya di negara-negara Arab. Mereka ni diberikan kemewahan yang luar biasa, gedung-gedung perniagaan, hasil-hasil bumi yang banyak, berlumba-lumba untuk membina menara-menara tinggi. Rupanya bila kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, di antara tanda akhir zaman, manusia berlumba-lumba membina bangunan tinggi-tinggi. Tak apa nak duduk bangunan tinggi. Kita kalau rumah 2-3 tingkat pakai tangga, memang tak naik lah kita. Saya pergi ke Darul Izzah di Temeloh, rumah pondok orang tua, tuan-tuan. Dibina 4 tingkat. Nasib baik ada lift. Kalau tak ada lift rasanya tak naik belaka orang tua-tua dah. Warga emas dia orang duduk situ, beli bangunan tu 30 lebih, dah bayar, dia wakafkan bangunan tu. Satu hari saya pergi kuliah subuh itu, masya-Allah, ramai warga-warga emas. Mereka duduk situ, dah penuhkan program, ada imam, ada kuliah. Itu maknanya benda yang memberikan kebaikan kepada mereka. Umur dah meningkat. Mereka duduk berkumpul gitu, ada pengisian agama. Cukuplah untuk hidup. Kalau mereka umur warga emas tapi sibuk lagi dengan mengejar dunia, rugilah dia. Ini tuan-tuan, kehidupan kita yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui ayat-ayat suci Al-Quran, supaya kita menggunakan panduan dan juga pendoman supaya kita mendapat kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Kesibukan mengurus urusan dunia tidak melalaikan mereka daripada menunaikan tanggungjawab akhirat. Yang penting kita buat bila ingat kepada Allah, dunia kita laksanakan, tetapi dunia mazra'atul akhirah, untuk kita jadikan semayan, supaya dapat kita kutipkan hasilnya di akhirat. Sebab itu ada pepatah ke Nabi sebut, tak ingat. Orang bertanam pokok, dah umur dia dah 70. Orang tanya dia, boleh makan ke tanaman yang kamu tanam? Dia kata memang tak boleh. Tetapi yang makannya nanti ialah anak cucunya yang kemudian yang makan. Kita pun gitu juga. Kita makan buah-buahan yang ini bukan kita tanam. Kita tanam tak tahu bila lah. Saya tanam tu baru setinggi kita ke tak? Nak buah macam mana? Yang kita makan, yang dah tanam 30 tahun, 20 tahun dulu. Maknanya apa saja yang kita buat atas dunia ni akan memberi kesan kepada kita. Tanaman kita, amalan kita, tunjuk ajar kita yang telah ditegaskan di dalam Quran, dalam hadis pun, ya iza mata ibn adam in qata'a amaluhu, bila meninggal saja terputus amal-amal kita, illa bisalas, kecuali 3 benda. Sedekah yang kekal di tempat yang baik, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga ialah waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Kemudian terkecuali orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain. Begitu juga terkecuali orang yang sentiasa memberi nasihat. Tazkirah lah. Sebab itu kadang-kadang sedih tuan-tuan, pergi ke falda, kadang ada yang tak ada majlis. Bila tak ada ni tuan-tuan, walaupun kita ada info, tapi kadang-kadang kita lara.
Tapi bila ada tazkirah, walaupun jamaah tabligh yang sampai kan, pun ada kesan. Pagi-pagi subuh kan, tak ada orang nak baca, dia baca buku. Kadang-kadang saya dengar tu pun kita tersentuh. Dia baca hadis je, tapi cerita tentang apa? Orang-orang yang azan. Walaupun mereka azan, tetapi sebenarnya bila datang saja orang ke masjid, semua orang tu akan memberi ada pahala dengan sebab azan dia. Jangan main tuan-tuan. Walaupun allowance tak besar azan 400.5. Tapi di akhirat nanti kita punya suara tu akan menjadi pahala kepada kita, memanggil orang-orang datang walaupun orang tahu waktu sembahyang tu. Tapi bila kita azan kan, ada mana-mana dia dah. Hayya 'alas solah. Mari sembahyang dah. Diulangkan 2 kali hayya 'alas solah. Masuk yang seterusnya hayya 'alal falah. Rupanya Allah dah beritahu melalui azan kita, bila kita sembahyang, Allah ajak kita menuju kejayaan. Kejayaan itu bukan kejayaan atas dunia saja, sampai akhirat. Sebab kita ada tempat dah, syurga yang disediakan kepada orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannat. Orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga dah disediakan. Ini tuan-tuan dah. Jadi orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain dengan perkara yang pasti yang tidak dapat dinafikan lagi, iaitu beriman kepada Allah dan mengesakannya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya kebenaran berlawanan dengan kepalsuan. Memang tak sama. Benda benar dengan palsu memang tak sama. Sebab itu hari ni orang kempen dah. Bila kempen, akhirnya orang tahu yang mana benar, yang mana palsu. Tapi walaupun demikian, ada juga yang terpedaya. Dah. Walaupun terpedaya, kita memang inginkan kepada kebenaran. Bila ianya berjalan dengan jujur, dengan baik, kita akan hidup bahagia di dunia. Bukan sekadar hidup bahagia di dunia. Dunia ni macam syurga lah. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, datanglah dia panggil scammer. Sampai cicit Nabi pun datang sebagainya. Jadi benda itu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Kalau betul cicit dia, kenapa datang daripada Morocco? Datang daripada Mekah atau Madinah. Dan kita pun kalau ikutkan, memang keturunan Nabi juga. Sebab kullukum min Adam, kita semua daripada Adam. Sikit lagi tuan-tuan. Pendoman hidup. Surah ini memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut. Surah Al-Asr ini ada pendoman hidup. Ada beberapa perkara yang memberi perhatian kepada kita. Pertama, walaupun manusia mungkin beruntung dari segi mengumpul harta dan kekayaan, tetapi sebenarnya mereka berada dalam kerugian. Sebab apa? Sekiranya mereka tidak melakukan suatu amalan yang baik untuk kehidupan akhirat. Harta banyak, tapi nak keluarkan sedekah susah. Maka bila susah keluar sedekah, maka mereka ni sudah melakukan amalan yang tidak sampai ke akhirat lah. Tapi kalau dia gunakan harta dia untuk menolong orang susah, Masya Allah ada. Dunia ni pun dia bahagia, akhirat pun dia bahagia. Yang kedua, Allah bersumpah untuk menegaskan ketentuan di atas pada bila-bila masa. Allah bersumpah untuk menegaskan bila-bila masa atau waktu. Allah bersumpah dengan masa, maka ia menegaskan tentang pertukaran dan perubahan sesuatu keadaan. Berubah, bertukar tu semua memainkan masa. Tubuh badan kita masa, negara kita masa, zaman-zaman Nabi dahulu semua pergerakan tu masa. Termasuklah kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa, kaum yang mengikut Fir'aun, kaum yang mengikut mengikut Qarun. Itu semua masa yang berlalu. Berhubung dengan kedudukan bersumpah dengan masa, ulama telah mengemukakan berbagai-bagai pendapat. Imam Malik berpendapat sesiapa yang bersumpah
tidak akan bercakap dengan seseorang dalam suatu tempoh masa. Ia bermaksud setahun, kerana setahun adalah tempoh masa yang paling lama mengikut pendapat ulama, dengan tujuan untuk menguatkan lagi makna sumpah. Jangan sumpah sampai setahun tak bercakap. Dah. Jangan bersumpah dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Apatah lagi sumpah palsu dah. Sumpah palsu menggunakan nama Allah. Yang ketiga, Allah memutuskan hukumannya dengan janji yang amat buruk. Hukumannya dengan janji yang buruk kerana apa? Kerana semua manusia, kerana kerugian kepada semua manusia, melainkan mereka yang digunakan 4 perkara yang bersifat dengan 4 sifat itu: iman, amal soleh, memberi nasihat dengan kebenaran, serta memberi nasihat agar bersifat dengan sifat sabar. Ini maknanya ingatan Allah Ta'ala supaya Allah memutuskan hukumannya dengan janji yang amat buruk jika mereka tak berpegang dengan 4 perkara ini. Maka sama-samalah kita menghayati surah Wal Asr ni, tuan-tuan. Walaupun surahnya pendek dah, apatah lagi berkait pula dengan surah sebelumnya, Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kita ni bermegah-megah kemudian kita dibawa ke kubur, maka tak ada apa maknanya. Maka sebelum kita berpindah ke alam sana, ni masa yang kita masih hidup ni, disuruh kita berebut, kejar dah. Antara yang disuruh kejar apa? Irtanim hamsan qabla hamsin. Kejar 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Dah. Muda sebelum datang tua. Sihataka qabla saqamika. Sihat sebelum datang sakit. Tengok kawan-kawan kita bila sakit, tak jumpa dah dia. Dah. Kemudian apa lagi? Firarika qabla syurika. Lapang sebelum datang sibuk. Sihataka, sudah ni. Ghinaika qabla farqia. Kaya sebelum datang kita susah. Sekarang kita masih kaya, tapi walaupun kaya katanya telur pula susah. Telur pula susah. Dah. Di rompeng kata telur tak ada. Ayam tak telur ke apa tak apa. Terpaksalah cari telur kampung. Nyaya ayam kampung. Baru nak mengerang sikit, orang ambil telur dia. Dah. Rupanya bila telur tak ada susah. Orang nak makan telur dadak, telur baru masak. Akhirnya Cina buat telur palsu. Bahaya. Dah. Itu maknanya kaya sebelum datang miskin. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika. Hidup kita sebelum datang mati kita. Sebab masa kita hidup lah, dia panggil darul amal, tempat kita beramal. Di akhirat darul jaza, tempat kita menerima balasan. Maka sama-sama saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, sama-sama kita menghayati. Bukan setakat surah Al-Asr saja, segala surah. Walaupun pendek, tetapi mempunyai iktibar yang sangat mendalam untuk amalan kita sehari-hari, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Lain masa kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.